jemput Yang Berhormat Kota Raja. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Pengerusi. Menteri, soalan saya nombor 2 iaitu meminta Menteri Kesihatan menyatakan apakah pendirian Kementerian Kesihatan mengenai endorsement Kementerian terhadap air Kangen. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat kena tanya soalan berkaitan dengan air. Tapi sebelum saya mula jawapan saya akan menjelaskan bahawa soalan ini sedikit mengelirukan kerana ada beri pandangan seolah-olah kementerian telah memberi endorsement kepada air ini. Ini tak betul. So saya kena membetulkan perkara itu. Di bawah Akta Makanan 1983, air minuman berbungkus dan air dari mesin jual air termasuk air Kangen boleh dipasarkan di Malaysia dengan syarat mendapat kelulusan lesen daripada Kementerian Kesihatan dan tiada tuntutan kesihatan dinyatakan pada label produk, mesin atau risalah yang digunakan bagi tujuan pengiklanan seperti yang diperuntukkan. Produk air minuman berbungkus dan air dari mesin jual air termasuk air Kangen yang dijual di pasaran hendaklah juga memenuhi standard yang ditetapkan di bawah jadual ke-25 Peraturan-Peraturan Makanan, Akta Makanan. Untuk maklumat Tuan Yang Di-Pertua dan Ahli Dewan, produk air minuman berbungkus dan air dari mesin jual, air termasuk air Kangen yang jual di pasaran, tanpa lesen adalah menyalahi peruntukan-peruntukan di bawah Peraturan 360B dan 360C Peraturan-Peraturan Makanan. Selain itu, tuntutan kesihatan tidak dibenarkan dalam pengiklanan produk air minuman berbungkus dan dari mesin jual air termasuk air Kangen, termasuk dalam bentuk risalah. Kerana menyalahi peruntukan di bawah Seksyen 17 Akta Makanan 1983 dan Peraturan 18(6)D Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Sehingga kini hasil penguatkuasaan yang telah dijalankan di seluruh negara sejumlah 6,5 liter air Kangen yang bernilai 360,000 telah dirampas kerana tidak berlesen. Kementerian Kesihatan sedang meneruskan tindakan penguatkuasaan ke atas penjualan semua air minuman berbungkus dan air dari mesin jual air yang tidak berlesen termasuk air Kangen. Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Kota Raja. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker dan juga kepada Menteri. Menteri, saya sebenarnya dengan sengaja meletak endorsement tu dan ada telinganya di situ. Menunjukkan bahawa dan saya tahu kementerian, saya baca kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan tentang apa yang telah Menteri sebut tadi. Namun pada 22 ataupun 21 akhir bulan Julai, Timbalan Menteri Kesihatan sendiri telah hadir dalam satu upacara peresmian Kangen, Pusat Kangen di Pulau Pinang. Dan sehingga kini beliau dalam hadirnya itu tidak menafikan, hanya setakat memberi peringatan tentang peraturan, tidak menolak dakwaan-dakwaan yang palsu daripada pihak Kangen. Dan juga sampai hari ini kita tidak dengar tindakan diambil ke atas ejen-ejen ini yang membuat iklan menyalahi peraturan yang Menteri sebut dan juga yang paling bahaya membuat klaim bahawa ia boleh mengubati berbagai penyakit. Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, air daripada sistem Kangen ialah satu sistem penapisan air, satu filtration unit yang dijual di pasaran dan ada orang yang beli dan menggunakan itu untuk menyediakan air minuman melalui sistem filtration. Kalau air yang dibekalkan itu menemui segala syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam peraturan-peraturan dan standard-standard yang ditetapkan, dan mereka mohon kepada kementerian untuk mendapat lesen dan kementerian memberi lesen kepada mereka, mereka boleh jual air itu selaras dengan semua ketetapan dan syarat yang ada. So dengan itu di dalam usaha tindakan kementerian telah mengambil tindakan untuk tahun ini
kita telah mengambil tindakan terhadap 3 orang yang menjual air macam ini untuk sebab-sebab yang berlainan. Kebanyakan daripada aduan yang kita terima. Satu ialah di mana air itu nampak kabur sedikit dan di asas kepada itu pemeriksaan dibuat dan selepas pemeriksaan kita telah memberi nasihat kepada pihak penjual. Nombor 2 ialah di mana kawasan di mana air itu disediakan ialah tidak memenuhi segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Dan perkara itu satu perkara yang diperterusan dan bila ada iklan di mana-mana jenis, di mana ada iklan yang menyebut seolah-olah air itu mempunyai kuasa untuk menyembuh daripada apa-apa penyakit, itu memang dilarang di dalam sudut akta kita dan kementerian akan ambil tindakan terhadap semua pihak yang membuat perkara-perkara sedemikian. Dan kalau yang berhormat ada nampak atau lihat tentang iklan-iklan ini, tolong memberi bukti berkaitan itu kepada kementerian supaya kita boleh mengambil tindakan kepada mereka. Kerana selain daripada menunjukkan contohnya, kalau ada di dalam makanan, ini contohnya ada di dalam makanan, bukan air. Kalau makanan yang mempunyai kalsium contohnya, kita membenarkan mereka untuk cakap ini mempunyai kalsium, ialah boleh membantu di dalam perkembangan tulang contohnya. Selain daripada itu, dia boleh cakap dia boleh merawati penyakit. Terima kasih. Yang di-Pertua, soalan tambahan. Ya, Bagan Serai. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Saya ingin bertanya kepada Menteri, sejauh manakah tindakan dan seriusnya kementerian memandang terhadap mana-mana pengiklanan makanan tambahan dan juga rawatan alternatif kesihatan yang menjanjikan kebaikan dan penyembuhan, yang mana ada pengiklanan ini yang mengelirukan kadang-kadang. Jadi apakah tindakan kerajaan jika ia boleh memudaratkan? Terima kasih. Ini Bagan Serai termasuk air daun ketum ke? Dari yang di-Pertua, soalan ini lebih luas daripada air, sudah sampai ke makanan yang lebih daripada air. Tapi prinsip itu sama juga, iaitu kementerian tidak membenarkan mana-mana pihak yang menjual makanan atau air di mana mereka boleh nyatakan bahawa makanan ini boleh digunakan sebagai rawatan untuk apa-apa penyakit atau boleh menyembuh apa-apa penyakit yang tersedia ada. Kalau contohnya, kalau makanan ini dibuat, makanan ini akan menyembuh penyakit kencing manis contohnya, itu tidak dibenarkan. Melainkan mereka mempunyai bukti daripada sains, evidence yang dibuat di dalam satu situasi medical yang diiktirafkan dan mempunyai clinical trials yang telah dibuat dan ini telah diiktiraf oleh pihak sains di seluruh dunia dan mereka menunjukkan bukti itu, maka pada keadaan itu kita boleh lihat kepada bolehkah tidak. Tetapi pada keseluruhannya perkara ini tidak dibenarkan selain daripada keadaan yang saya telah sebutkan tadi, bahawa memang ada contohnya susu, ada susu yang mempunyai kalsium yang tinggi dan di dalam kalsium tinggi kita tahu kalsium ialah satu bahan yang boleh membantu di dalam perkembangan tulang yang sehat. Kalau makanan susu itu menunjukkan bahawa dia high calcium content dan boleh bantu di dalam pertumbuhan tulang contohnya, itu dibenarkan. Dan contohnya ada tepung yang mempunyai folic acid dan dia tunjukkan bahawa folic acid boleh membantu di dalam perkembangan sel merah di dalam darah, itu dibenarkan. Tapi kalau tepung itu digunakan ini akan merawati anemia di dalam satu orang, itu tidak dibenarkan, kepada itu ialah satu rawatan untuk penyakit, manakala itu ialah fungsi fisiologi folik di dalam badan kita. Perbezaan ini memang diambil kira oleh kementerian di dalam melaksanakan syarat ini dan kita memang memkuatkuasakan apa yang telah ditetapkan dan di mana keadaan kerana kita ada bukti orang sudah menyalahgunakan perkara ini, tindakan akan diambil terhadap mereka.